Bawang Ngeri episode 44. Pesta Hantu, Rahasia Seram Lebuh Raya Kara. Kisah pertama, kesunyian Lebuh Raya Kara. Di tengah-tengah Malaysia, dikelilingi oleh hutan tebal dan bayang-bayang banjaran gunung, terletak Lebuh Raya Kara. Sebuah jalan yang terkenal dengan laluan berliku-liku dan kabus tebal. Ia menghubungkan bandar yang sibuk Kuala Lumpur ke bandar-bandar yang lebih tenang di pantai timur. Walaupun penampilannya tenang pada siang hari, pada waktu malam, ia berubah menjadi tempat misteri dan ketakutan. Pada tahun 1984, pasangan muda, Lim dan Mei, bersama anak lelaki mereka yang masih bayi, dalam perjalanan melawat ibu bapa Mei yang semakin tua di Kuantan. Mereka memilih untuk melakukan perjalanan pada waktu malam, dengan harapan dapat mengelak panas terik matahari tropika dan kesesakan lalu lintas yang sering melanda jalan raya pada siang hari. Pasangan itu ceria, bertukar-tukar gurauan sambil Lim mengemudi kereta lama mereka yang boleh dipercayai melalui kegelapan Lebuh Raya Kara. Bayi itu, dibedung dalam selimut, sedang tidur nyenyak dalam pelukan Mei. Dengungan lembut enjin membuatkan dia tidur lena. Mei merenung keluar tingkap, memerhati bayang-bayang pokok menari di bawah cahaya bulan. Namun, ketika mereka memandu lebih jauh ke malam, suasana mula berubah. Bunyi hutan yang pernah dikenali menjadi senyap, dan kesunyian yang meresahkan menyelubungi mereka. Baru sahaja mereka melalui terowong karak yang terkenal itu, kereta itu mula tergagap-gagap. Enjin tercekik dan mati, menyebabkan mereka terkandas di tengah lebuh raya. Lim mengerutkan dahi, keliru dan kecewa. Dia telah memastikan kereta itu dalam keadaan sempurna sebelum mereka memulakan perjalanan. Tinggal di dalam kereta, Lim mengarahkan, suaranya diwarnai kebimbangan ketika dia melangkah keluar untuk memeriksa enjin. Mei memerhatikannya melalui cermin depan, jantungnya mula berdegup kencang apabila malam kelihatan semakin gelap di sekeliling mereka. Lim membuka hud dan merenung enjin, tetapi tiada apa-apa yang tidak kena. Dia coba menghidupkan semula kereta beberapa kali, tetapi setiap percobaan itu disambut dengan senyap. Tanpa pilihan lain, Lim memutuskan untuk mencari pondok telepon, karena mengetahui ia mungkin jauhnya berbatu-batu. Kunci pintu dan jangan buka untuk sesiapa kecuali saya, katanya kepada Mei, mukanya pucat di bawah cahaya dalaman yang malap. Saya akan kembali secepat mungkin. Mei mengangguk. Rasa takut mula menyelinap ke dalam hatinya apabila dia melihat suaminya menghilang ke dalam kegelapan. Bayi itu bergerak dalam pelukannya, merasakan kegelisahan yang melanda di udara. Mei membisikkan kata-kata yang menenangkan kepadanya, tetapi ketakutannya sendiri semakin sukar untuk ditutup. Menit bertukar menjadi jam, dan Lim belum pulang. Kesunyian itu menindas, hanya dipecahkan oleh desir daun sekali-sekala atau tangisan haiwan yang jauh. Kerisauan Mei semakin bertambah setiap saat. Dia sentiasa mengerling ke cermin pandang belakang, berharap dapat melihat lampu. Tetapi jalan raya tetap kosong. Tiba-tiba, bunyi aneh memecah kesunyian, bunyi dentuman lembut di atas bumbung kereta. Mei terkaku, nafasnya tersekat di kerongkong. Bunyi itu berulang-ulang, berirama dan sengaja, seolah-olah ada sesuatu yang mengetuk bumbung besi. Pikirannya berkecamuk, coba merasionalkan bunyi itu, tetapi hatinya tahu ada sesuatu yang tidak kena. Dia mengeratkan genggamannya pada bayi itu, yang mula merengek perlahan. Bunyi itu semakin kuat, semakin mendesak, seolah-olah apa sahaja yang ada di atas bumbung semakin tidak sabar. Ketakutan Mei semakin melumpuhkan, dan dia tidak mampu untuk bergerak atau bernafas terlalu kuat. Kemudian, dari sudut matanya, dia melihat sesuatu yang lebih menakutkan, bayang-bayang melintasi tingkap belakang. Ia terlalu besar untuk menjadi haiwan dan terlalu pantas untuk menjadi manusia. Bayang-bayang itu kelihatan meregang, bentuknya hampir tidak kelihatan dalam cahaya malap, tetapi kehadirannya tidak dapat dinafikan. Baru sahaja Mei berada di ambang panik, kilatan lampu biru dan merah memenuhi bahagian dalam kereta itu. Hati Mei melonjak lega apabila melihat bentuk kereta polis yang dikenalinya semakin menghampiri. Para pegawai segera keluar dari kendaraan mereka dan menuju ke arahnya, ekspresi mereka serius dan mendesak. Salah seorang pegawai mengetuk tingkapnya perlahan-lahan. "Puan,
Sila keluar dari kereta perlahan-lahan dan jangan menoleh ke belakang. Dia memberi arahan dengan suara yang tenang tetapi tegas. Mei terada agak, ketakutannya menahannya, tetapi nada pegawai itu tidak meninggalkan ruang untuk bertengkar. Dia membuka kunci pintu, memeluk bayinya dengan erat, dan melangkah keluar ke udara malam yang sejuk. Para pegawai segera mengiringinya keluar dari kereta. Salah seorang daripada mereka memegang lengan pelindung di bahunya. Apabila mereka mencapai jarak yang selamat, Mei menentang amaran pegawai itu, berpatah balik untuk melihat kereta itu. Apa yang dilihatnya membuatkan darahnya sejuk. Di atas bumbung kereta adalah kepala suaminya, matanya terbuka luas dalam ekspresi ketakutan yang beku. Mayat tanpa kepala itu tidak ditemui di mana-mana. Mei menjerit, kakinya mengalah di bawahnya karena seram pemandangan itu menguasai dirinya. Para pegawai dengan pantas membawanya ke kendaraan mereka, melindunginya daripada kejadian yang mengerikan itu. Pikiran Mei bergelora, pikirannya tidak jelas ketika dia coba memproses mimpi ngeri yang dia alami. Insiden itu segera ditutup oleh pihak berkuasa, dilabelkan sebagai case yang tidak dapat diselesaikan dan terkubur jauh di dalam arsip polis. Laporan rasmi menyebut serangan haywan liar, tetapi mereka yang terlibat lebih mengetahui. Kabar angin merebak seperti api tentang makhluk yang berkeliaran lebuh raya Karak, makhluk yang mengerikan dengan tubuh kelawar dan wajah kematian itu sendiri. Penduduk tempatan berbisik tentang legenda lama, roh dan makhluk yang mendiami hutan gelap Malaysia. Ada yang bercakap tentang semangat pendendam, manakala yang lain percaya ia adalah hasil kerja Pontianak, makhluk seperti Pontianak dari cerita rakyat Melayu. Tetapi tiada siapa boleh mengatakan dengan pasti apa yang telah meragut nyawa Lim malam itu. Mei tidak pernah pulih daripada trauma. Dia berpindah jauh dari lebuh raya dan tidak pernah bercakap tentang malam itu lagi. Tetapi ketakutan di matanya menceritakan kisah itu, kisah yang meninggalkan mereka yang mendengarnya dengan rasa takut yang berlarutan. Kekal lebuh raya Karak menjadi tempat misteri dan ketakutan, jalan di mana sempadan antara yang hidup dan yang mati kabur, dan di mana mereka yang mengembara selepas gelap mungkin mendapati diri mereka berada dalam kumpulan sesuatu yang jauh lebih jahat daripada bayang-bayang semata-mata. Legenda itu terus hidup, semakin gelap dengan setiap penceritaan semula, ketika lebuh raya terus menuntut mangsanya, satu demi satu. Kisah pertama, kesunyian lebuh raya Karak, tamat. Kisah kedua, bisikan lebuh raya Karak. Ia adalah malam tanpa bulan apabila 4 rakan, Ismail, Farid, Johan, dan Amir, berangkat memandu lewat malam di sepanjang lebuh raya Karak. Mereka pulang dari percutian hujung minggu di Genting Highlands, perjalanan yang penuh dengan gelak tawa dan persahabatan. Udara pekat dengan bau tanah yang lembab ketika hutan menjulang di kedua-dua belah jalan yang berliku. Ismail, pemandu, dikenali dalam kalangan rakannya sebagai yang paling berhati-hati dalam kumpulan itu. Dia berkeras untuk mengambil laluan lain, tetapi Farid, yang duduk di tempat duduk penumpang, telah memujuknya sebaliknya, menolak reputasi gelap lebuh raya itu sebagai hurafat semata-mata. Malam itu sunyi senyap, dengan hanya bunyi dengungan enjin kereta dan sesekali gemerisik daun memecah kesunyian. Jalan berliku kelihatan tidak berkesudahan, hutan tebal menyelubungi mereka dari segenap penjuru. Suasana di dalam kereta bertukar daripada gurauan ringan kepada kesunyian yang berat dan tidak selesa ketika mereka meneroka lebih dalam ke jantung Karak. Ketegangan di dalam kereta terasa. Amir, yang duduk di belakang, tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa mereka tidak bersendirian. Kegelapan di luar kereta kelihatan hampir hidup, memerhatikan mereka ketika mereka memandu lebih jauh ke dalam. Ketika mereka mengelilingi selekoh yang sangat tajam, Ismail tiba-tiba menekan brek, menyebabkan kereta itu terbabas. Di sana, di tengah jalan, berdiri sesosok tubuh, seorang wanita berpakaian putih, rambutnya yang panjang dan hitam menjalar ke belakang. Dia menghadap jauh dari mereka, bayangnya hampir tidak kelihatan dalam cahaya malap lampu kereta. Siapa yang akan berada di sini pada jam ini? Bisik Johan, suaranya bergetar. Yang lain diam, rasa takut menyelubungi mereka. Farid coba menyembunyikan ketakutannya yang semakin meningkat, menggesa Ismail untuk memandu mengelilinginya. Dia mungkin hilang atau sesuatu. Jom kita pergi.
Tetapi ketika Ismail mula mengemudikan kereta ke tepi, wanita itu tiba-tiba berpaling. Wajahnya pucat mengerikan, matanya kosong, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman jahat. Tetapi apa yang menyejukkan mereka hingga ke tulang ialah menyadari bahwa kakinya tidak mencecah tanah, dia terapung. Tanpa berpikir, Ismail menghempas pemecut, berpusing di sekeliling penampakan itu. Kereta itu meluncur ke hadapan, tayar berdecit sambil memecut pergi. Tetapi semasa mereka memandu, tawa wanita itu bergema di telinga mereka, semakin kuat dan semakin herot setiap saat. Amir memandang keluar tingkap belakang, jantungnya berdegup kencang di dada. Matanya terbeliak ketakutan apabila dia melihat wanita itu semula kini terbaring di atas bagasi kereta. Wajahnya berubah menjadi senyuman yang menakutkan sambil merenung tepat ke arahnya. Dia ada di dalam kereta. Amir menjerit, suaranya serak ketakutan. Yang lain menoleh untuk melihat. Muka mereka pudar apabila melihat wanita itu berpaut pada kendaraan. Rambutnya yang panjang sebat ditiup angin. Ismail menolak kereta itu ke hadnya, enjinnya menderu ketika mereka berlumba di lebuh raya. Tetapi tidak kira berapa cepat mereka pergi, wanita itu tetap, ketawanya semakin gila. Farid yang selama ini paling skeptikal kini mencengkam tempat duduknya sambil melafazkan doa. Johan yang dalam keadaan panik mula membaca ayat-ayat Al-Quran, suaranya bergetar. Udara di dalam kereta menjadi lebih sejuk, dan tingkap mula berkabus dari dalam, mengaburkan pandangan mereka. Dalam usaha terakhir, Ismail membelok kereta itu dengan kuat dari sisi ke sisi, coba menepis wanita itu. Kereta itu bergerak secara berbahaya hampir di tepi jalan. Tetapi genggaman wanita itu tidak henti-henti. Baru sahaja mereka hampir putus harapan, wanita itu tiba-tiba menghilang. Kereta itu tersentak ke hadapan seolah-olah terlepas dari cengkaman yang tidak kelihatan, dan jalan di hadapan adalah jelas. Ketawa itu terhenti, digantikan dengan kesunyian ngeri yang terasa lebih meresahkan. Sambil bernafas dengan berat, Ismail memperlahankan kereta, tangannya menggigil pada stereng. Adakah dia sudah tiada? Farid bertanya, suaranya hampir tidak melebihi bisikan. Tiada seorang pun daripada mereka berani menoleh ke belakang, takut akan apa yang mereka mungkin nampak. Mereka memandu dalam keadaan senyap, ketakutan masih menyelubungi udara. Sehinggalah mereka melihat lampu sebuah stesen minyak di hadapan, barulah mereka boleh bernafas dengan lega sedikit. Ismail masuk ke stesen, dan mereka semua bergegas keluar dari kereta, kaki mereka goyah dan lemah. Para atendan di stesen itu memberi pandangan ingin tahu ketika mereka menghampiri, muka mereka pucat dan mata mereka terbeliak ketakutan. Anda kelihatan seperti Anda telah melihat hantu, salah seorang atendan bergurau. Tetapi rakan-rakan terlalu terkejut untuk menjawab. Semasa mereka berkumpul, Johan perasan sesuatu yang ganjil. Batang kereta tempat wanita itu berbaring ditutup dengan helaian rambut hitam yang panjang, kusut masai dan kusut seperti tercabut dengan ganas. Mereka cepat-cepat menyikat rambut, tidak mahu menarik lebih perhatian. Tetapi image wanita itu, tawanya yang menghantui, dan cengkaman sejuk ketakutan kekal bersama mereka, mengingatkan betapa dekatnya mereka telah mencapai sesuatu di luar pemahaman mereka. Mereka tidak pernah bercakap tentang kejadian itu lagi, masing-masing dihantui memori dengan cara mereka sendiri. Lebuh Raya Karak telah meninggalkan kesan pada mereka, bayang-bayang berlarutan yang mengikuti mereka lama selepas malam itu. Berita tentang pertemuan mereka tersebar di kalangan rakan dan keluarga mereka, walaupun ramai yang menolaknya sebagai kisah yang dibesar-besarkan oleh ketakutan. Tetapi mereka yang telah melalui Lebuh Raya Karak pada waktu malam lebih tahu. Mereka tahu jalan raya itu bukan sekadar hamparan asfalt yang membelah hutan, tetapi tempat di mana masa lalu dan sekarang, yang hidup dan yang mati, saling berkaitan dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Bagi Ismail, Farid, Johan, dan Amir, Lebuh Raya akan sentiasa menjadi tempat mimpi ngeri. Tempat di mana mereka telah berhadapan dengan sesuatu dari sudut paling gelap cerita rakyat Malaysia. Tempat di mana bayang-bayang membisikkan rahasia arwah yang telah lama dilupakan. Oleh itu, mereka mengelak Lebuh Raya Karak pada waktu malam, masing-masing membawa secebis ketakutan itu bersama mereka. Mereka tidak pernah bercakap mengenainya,
Tetapi kesunyian di antara mereka adalah peringatan yang berterusan tentang malam yang menentukan ketika mereka bertemu dengan bayang-bayang bisikan Kara. Misteri apa yang telah mereka lihat dan apa yang benar-benar menghantui jalan itu masih belum dapat diselesaikan, meninggalkan mereka dengan soalan yang mendalam dan meresahkan, apalagi yang bersembunyi dalam kegelapan Karak, menunggu pengembara yang tidak disangka-sangka seterusnya. Kisah kedua, Bisikan Lebuh Raya Karak, tamat. Kisah ketiga, Volkswagen kuning yang menghantui. Lebuh Raya Karak, dengan sudut gelap dan hutan di sekelilingnya yang tebal, telah lama menjadi tempat mitos dan realiti kabur. Di antara banyak kisah yang menghantui jalan ini, kisah Volkswagen kuning menonjol sebagai salah satu yang paling meresahkan. Ia adalah kisah yang dibisikkan di kalangan pengembara, diturunkan dari generasi ke generasi, kisah kereta lama yang seolah-olah menentang undang-undang alam. Legenda itu bermula pada tahun 1956, apabila seorang lelaki menemui penghujung yang mengerikan di tangan istrinya yang tidak setia. Dimakan oleh rasa cemburu dan marah, dia membunuhnya dengan kejam dan mendakwa Volkswagen kuning kesayangannya sebagai miliknya. Bagaimanapun, dikatakan roh lelaki itu tidak dapat berehat, didorong oleh keinginan yang berkobar-kobar untuk menuntut semula apa yang telah diambil daripadanya. Selama bertahun-tahun, cerita mula muncul di permukaan kereta hantu, Volkswagen kuning yang akan muncul entah dari mana di Lebuh Raya, menyebabkan huru-hara dan ketakutan. Tiada siapa yang tahu sama ada roh suami yang dizalimi benar-benar berada di belakang kemudi, atau jika ia adalah sesuatu yang lebih gelap, jin jahat, entiti gaib yang terkenal menyeksa orang yang masih hidup. Tetapi satu perkara yang pasti, mereka yang menemui Volkswagen kuning tidak pernah sama lagi. Pada tahun 2009, Amirul, seorang pelajar universiti muda dari Gombak, mendapati dirinya menyusuri Lebuh Raya Karak dengan motosikalnya. Dia pulang ke kampung halamannya di Temerloh selepas seminggu menjalani peperiksaan dan sesi pengajian larut malam. Matahari baru sahaja terbenam di bawah ufuk, memancarkan cahaya yang menakutkan di langit ketika senja masuk. Amirul pernah mendengar cerita tentang Lebuh Raya berhantu, penampakan hantu, dan kereta misteri, tetapi dia menganggapnya sebagai cerita rakyat semata-mata. Dia seorang ahli sains, dan kepercayaan karut seperti itu tidak sesuai dengan pandangan dunianya. Tetapi ketika dia memecut di Lebuh Raya, kegelapan yang semakin meningkat di sekelilingnya seolah-olah berpaut pada jalan raya, menebal seperti makhluk hidup. Dengungan motosikalnya adalah satu-satunya bunyi yang memecah kesunyian malam. Dia terus memandang ke jalan raya, pikirannya tertumpu untuk pulang ke rumah. Namun, perasaan tidak senang mula menyelubungi dirinya, seolah-olah ada sesuatu yang memerhatinya dari bayang-bayang. Baru sahaja dia membulatkan selekoh, jantungnya berdegup kencang. Di kejauhan, kelihatan sebuah Volkswagen kuning tua, ket pudarnya bercahaya di bawah cahaya lampu jalan yang malap. Kereta itu bergerak perlahan, hampir terlalu perlahan, dan ada sesuatu yang tidak wajar tentang cara ia kelihatan meluncur di sepanjang jalan. Naluri pertama Amirul adalah untuk memotong kereta itu, tetapi satu pikiran aneh menyelubunginya. Lagipun, dia telah mendengar cerita itu. Volkswagen kuning yang muncul secara tiba-tiba di Lebuh Raya Karak, kereta yang tidak kira berapa kali Anda memotongnya, akan sentiasa muncul semula di hadapan Anda, membawa pemandu ke dalam kitaran keganasan yang tidak berkesudahan. Dia menggenggam erat hendal motosikalnya, tapak tangannya mula berpeluh. Lampu brek kereta itu berkelip-kelip, hampir menyindirnya supaya melepasinya. Amirul tahu dia tidak sepatutnya, tetapi pikiran rasionalnya bertentangan dengan ketakutan utama yang tumbuh di dadanya. Baru sahaja dia memutuskan untuk tinggal di belakang kereta. Kereta itu semakin perlahan, hampir merangkak. Amirul tidak dapat mengekalkan kelajuannya tanpa memintasnya, jadi, berbanding pertimbangannya yang lebih baik, dia memulas pendikit dan membelok ke kanan untuk lulus. Sambil melukis di sebelah Volkswagen kuning, dia mengerling ke tempat duduk pemandu. Seramnya, tiada sesiapa di situ. Kereta itu kosong, namun ia bergerak seolah-olah dikawal oleh kuasa gaib. Nafas Amirul tersekat di kerongkong, jantungnya berdegup kencang sambil memecut laju melepasi kereta. Dia menolak motosikalnya ke hadnya,
Enjinnya menderu sambil coba meletakkan jarak sejauh mungkin antara dirinya dan kendaraan hantu itu. Tetapi seperti yang dia pikir dia telah meninggalkannya, dia melihatnya semula di cerminnya, Volkswagen kuning, kini lebih dekat daripada sebelumnya. Lampunya menyala seperti mata pemangsa yang terkunci pada mangsanya. Ketakutan Amirul bertukar menjadi panik apabila kereta itu menghampirinya. Kehadirannya amat memberangsangkan. Dia mencoba segala-galanya untuk melarikan diri, memecut laju, memperlahankan kendaraan, merangkak masuk dan keluar dari lorong. Tetapi kereta itu tidak henti-henti, sentiasa muncul semula di hadapannya. Dia dapat merasakan tenaga jahat yang terpancar dari kendaraan itu, kuasa dingin dan menindas yang seolah-olah meresap ke dalam jiwanya. Jalan di hadapan terbentang tanpa henti, kegelapan menyelubungi dari semua sisi seolah-olah dunia itu sendiri telah ditelan oleh malam. Kemudian, tanpa amaran, kereta itu hilang. Amirul terkelip-kelip tidak percaya. Pikirannya ligat untuk memahami apa yang berlaku sebentar tadi. Jalan itu kosong, hanya bunyi angin yang menerpa telinganya dan dengungan motorsikalnya. Untuk seketika, dia merasakan kelegaan menyelubungi dirinya, tetapi ia tidak bertahan lama. Baru sahaja dia membelok satu lagi selekoh, Volkswagen kuning muncul sekali lagi, betul-betul di hadapannya. Kali ini, lampu hadapannya berkelip-kelip-kelip-kelip, lampu belakang berkelip-kelip tidak menentu seolah-olah kereta itu dalam kesusahan. Tetapi Amirul lebih tahu, ini bukan kereta biasa, ia adalah pertanda azab. Entiti terkutuk yang tidak akan berhenti sehingga ia telah menuntut mangsa seterusnya. Terdesak, Amirul membaca doa sambil termengah-mengah, suaranya bergetar ketakutan. Udara di sekelilingnya menjadi lebih sejuk, dan dia merasakan seolah-olah tangan gaib menutup kerongkongnya, menjadikannya lebih sukar untuk bernafas. Dalam tindakan menentang terakhir, Amirul menekan brek, menyebabkan motosikalnya terhenti. Volkswagen kuning memecut ke hadapan, menghilang ke dalam kegelapan di hadapan. Untuk seketika, semuanya sunyi. Kesunyian memekakkan telinga. Tetapi kemudian, dari bayang-bayang, kereta itu muncul semula, kali ini berlumba ke arahnya dengan kelajuan yang mustahil. Amirul hampir tidak sempat untuk bertindak balas apabila kereta itu melaluinya. Bentuk hantunya menghantar gelombang sejuk berais ke seluruh tubuhnya. Dia tersentak, penglihatannya kabur apabila dunia di sekelilingnya mula berputar. Perkara terakhir yang dilihatnya sebelum semuanya menjadi hitam ialah Volkswagen kuning, lampu belakangnya bercahaya seperti api neraka apabila ia lenyap ke malam. Apabila Amirul tersedar, dia terbaring di tepi jalan, motosikalnya terbalik beberapa kaki, badannya sakit, dan pikirannya dilanda kebingungan dan ketakutan. Dia tidak ingat bagaimana dia berakhir di sana, tetapi kesejukan yang berlarutan di udara memberitahunya bahwa apa yang dia alami adalah benar. Dia terhuyung-hayang berdiri, tangannya menggigil sambil membetulkan motosikalnya. Jalan itu kosong, malam itu sunyi sekali lagi. Semasa dia memandu pergi, dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa dia sedang diperhatikan, bahwa Volkswagen kuning masih di luar sana, mengintai dalam bayang-bayang, menunggu mangsa seterusnya. Amirul tidak pernah bercakap tentang malam itu, tetapi ketakutan yang dia rasakan tetap bersamanya. Peringatan berterusan tentang kuasa gaib yang menghantui Lebuh Raya Kara. Legenda Volkswagen kuning terus tersebar, kehadirannya menjadi noda gelap di jalan yang sudah terkutuk. Pengembara di Lebuh Raya Kara kekal berwaspada, terutamanya pada waktu malam. Karena mereka tahu bahwa di suatu tempat di luar sana, Volkswagen kuning masih berkeliaran, didorong oleh kuasa yang tidak dapat difahami, semangat yang tidak henti-henti diikat oleh sumpahan yang tidak akan mati. Kisah ketiga, Volkswagen kuning yang menghantui, tamat. Terima kasih kerana menonton podcast kami. Jika anda menikmati penerukaan hantu, makhluk mitos dan legenda bandar kami, sila kongsi dengan rakan anda. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak episod mendebarkan. Sehingga masa akan datang, pendengar yang dikasihi.